pelbagai topik isu semasa, mengetengahkan tema keluarga dan masyarakat. Semuanya dalam slot drama Nur Hikmah setiap Jumaat 2.30 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddara Allah wa ma syaa Allah fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Maksudnya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.
Pada setiap perkara ada kebaikan. Tekunlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu berputus asa. Jika kamu ditimpa sesuatu bencana, janganlah berkata, kalaulah aku berbuat demikian, maka akan menjadi demikian dan demikian. Akan tetapi berkatalah, Allah telah mentakdirkan dan barang yang dikehendaki oleh Allah, pastilah Allah akan lakukan. Kerana kata-kata lau, iaitu kalaulah, dapat menjadi pembuka perbuatan syaitan. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Musim sejuk melampau boleh membawa maut. Jom bersama Islamic Relief Malaysia hulurkan sumbangan, berikan kehangatan kepada penduduk Syria dan Afghanistan menerusi kempen rayuan musim sejuk. Hubungi 03 8926 3434 untuk info lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Semestinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, Syafiq dan juga Mona masih lagi temankan anda untuk edisi hari ini, siaran kita di petang Rabu 16 Februari 2022 bersamaan 14 Rejab 1443 Hijriah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami dan insya-Allah untuk hari Rabu seperti biasa untuk waktu ini 5:15 petang kita akan bersama rancangan Fas'aluna Tanilah Kami. InsyaAllah kita akan bersama Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Ya, betul. Seperti biasa, anda boleh terus tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM dan kita boleh sama-sama ajukan soalan, pertanyaan anda menerusi di platform media sosial kita. Boleh letakkan soalan anda di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube serta anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti yang dah pun kita aktifkan sekarang. Taliannya 01129004 Dan untuk para pendengar, insya-Allah untuk petang ini kita akan sambung kembali bersama tajuk isu-isu kefahaman Islam bahagian kedua insya-Allah. Dan untuk soalan juga sebelum dan selepas untuk siaran Fas'aluna boleh hantarkan melalui email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Ya, isu-isu kefahaman Islam yang boleh kita nak bincangkan iaitu soalan yang kita dapat, kita tanya dengan doktor mengapa Islam tidak mempromosikan amalan pemakanan vegetarian sedangkan ia memelihara haiwan dari dizalimi. Ada juga soalan yang kita dapat, mengapa Islam mengajak manusia kepada Islam tetapi melarang orang Islam untuk menganut agama lain. Nanti kita akan perhalusi lagi bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Dr. Farid Muhammad Syahran. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Fas'aluna sebentar saja lagi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Hu Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Hu Allah, dengarkanlah pesanan Muslim. Kita semua bersaudara, jangan ada benci. Kasih sayang suburkanlah, ikhlas niat kerana Allah. Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Kasih sayang sesama kita, amalkanlah. Memohon maaf dan memaafkan, jangan ada dendam. Sifat sabar suburkanlah,
salli ala Muhammad. Allah, dengarkanlah pesanan muslim. Mari semua wahai saudara, jalin silaturahim. Ikat ukhuwah sesama kita, hidup diberkati. Ikat ukhuwah sesama kita, hidup diberkati. Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Sifat sabar suburkanlah, bertenang selalu. Jangan terburu mengikut nafsu, kita akan rugi. Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Allah, dengarkanlah pesanan muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Tuan-tuan yang hormati Allah sekalian, mengapa agaknya Allah begitu murka dan tidak sudi mengampunkan dosa syirik yang dilakukan oleh manusia, sedangkan Allah sudi mengampunkan dosa-dosa lain, sama ada yang kecil maupun yang besar? Dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguhnya apabila seorang lelaki itu melakukan dosa, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunkanlah aku. Lalu Allah berfirman, hamba-Ku itu telah melakukan dosa dan dia tahu bahawa baginya ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan menghukum dosa itu. Sungguhnya aku telah mengampunkan hamba-Ku itu. Ini menunjukkan Allah memandang kepada pendosa yang bertaubat sebagai orang yang masih beriman. Maka keimanan itulah yang menjadi asbab keampunan Allah kepadanya. Sedangkan orang yang syirik, Allah tidak ampunkan kerana apa? Kerana dia telah menafikan ketuhanan Allah. Bagaimana mungkin Allah hendak mengampunkan seseorang yang sudah tidak lagi mengakuinya sebagai Tuhan? Maka sudah pasti orang yang syirikkan Allah, jika ia ingin bertaubat, mestilah melafazkan semula 2 kalimah syahadah bagi mengembalikan keimanan semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Fas Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami merupakan sebuah rancangan yang membicarakan tentang pelbagai isu yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Rancangan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat dan mengelakkan mereka daripada bertanyakan persoalan-persoalan yang terbuku dalam hati mereka kepada mereka yang tidak berautoriti dan seterusnya mendapat jawapan yang salah. Program Fas Aluna ini diisi oleh 2 orang penyumbang secara bergilir-gilir daripada kalangan pegawai Akademi IKIM, iaitu Yang Berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Syarak yang juga Ahli Panel Jawatan Kuasa Akidah JAKIM dan Ahli Panel Fatwa Negeri Sembilan. Beliau mengupas isu-isu berkaitan akidah dan pendidikan dalam Islam. Seorang lagi penyumbang ialah Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarak yang memfokuskan isu-isu berkaitan dengan pendidikan rohani, ihsan atau akhlak. Rancangan ini telah bermula sejak tahun 2019 dengan setiap seorang menyumbang untuk tempoh 3 bulan. Rancangan ini diterbitkan oleh Datin Mona Jasman, bersiaran setiap hari Rabu jam 5 petang. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Kota Baru 89.8 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah anda sedang bersama Syafiq dan juga Mona dalam pertemuan di waktu ini menerusi destinasi IKIM, dan kita nak teruskan lagi jadual kita pada petang ini, Mona, menerusi rancangan Fas Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami.
Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini bersama Destinasi. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. InsyaAllah kita akan bersama tetamunya. Dan untuk waktu ini, jangan lupa untuk kita akan bawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan soalan pertanyaan maupun Fas'aluna kan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Terus kita nak bersama dengan tetamu kita dah pun bersedia di talian mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Berbaik, Alhamdulillah. Ana bi khairin. Alhamdulillah. Syukur, Masya Allah. Kalau sahabat-sahabat sekalian yang tengah tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, boleh lihat di belakang tabel masing-masing berbeza antara saya, DJ Mona dan juga Dr. Farid, Masya Allah. Tapi apapun juga, dapat kita bertemu di sini. Nak teruskan lagi perbincangan kita, Mona, menerusi kita nak bincang tentang isu-isu kefahaman Islam. Ya, insya-Allah untuk bahagian kedua pada petang ini, isu-isu kefahaman Islam. Banyak soalan yang kita nak tanyakan bersama Dr. Farid insya-Allah pada petang ini. Dan untuk waktu ini, untuk permulaan, kita nak tanya bagaimana Doktor untuk kita nak membuktikan kewujudan perkara-perkara gaib seperti roh, malaikat dan seperti api dan syurga dan sebagainya, gaibiyat secara saintifik. Mungkin sebagai mukadimah, silakan Doktor. Ya, silakan Doktor. Baik, terima kasih Mona dan Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama lagi dalam Fas'aluna. Dan kita doakan agar kita sentiasa sihat dan dilindungi oleh Allah SWT daripada segala penyakit dan bencana. Amin. Baik, kita Mona dan Syafiq meneruskan rancangan Fas'aluna kita ini dengan persoalan-persoalan. Dan hari ini kita ada beberapa persoalan yang diberikan oleh kita punya pendengar dan juga masyarakat kita. Antara soalan yang berat sebenarnya yang ditanyakan oleh Mona tadi ialah bagaimana nak membuktikan perkara-perkara gaib seperti roh, malaikat, syurga, neraka, Allah Ta'ala sendiri kan, secara saintifik. Baik, kita kena tanyakan dulu beberapa soalan sebelum kita jawab soalan itu. Pertamanya, apa yang kita maksudkan dengan saintifik ni kan? Kadang-kadang cara kita memahami saintifik itu berbeza berdasarkan tamadun, peradaban dan ideologi. Dan kita orang Islam, kita amat meyakini bahawasanya yang memberi ilmu kepada kita itu ialah Tuhan, iaitu Allah Ta'ala. Dan orang yang beriman, orang yang Muslim, orang yang bertakwa, itu kata Al-Quran ialah alladzina yu'minuna bil ghaib, kan, antara cirinya orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Dan Allah Ta'ala itu adalah alimul ghaibi wasyahadah, Tuhan yang maha mengetahui benda yang gaib dan benda yang syahadah, yang jelas, yang nampak oleh mata kepala kita. Jadi kita meyakini bahawa di sana ada perkara-perkara yang memang kita boleh lihat dengan panca indera, yang dinamakan syahadah itu. Tetapi ada juga perkara-perkara yang gaib. Gaib ini bukan bermakna tidak wujud. Gaib ini dia hanya terlindung dari panca indera kita. Di sinilah Mona dan Syafiq, kita kena ta'arifkan apa yang kita maksudkan sebagai saintifik. Bila orang Islam bercakap apa itu saintifik, kita memahaminya sebagai ilmu. Dan konsep ilmu kita sebagai orang Islam lebih luas sebenarnya berbanding dengan konsep ilmu golongan sekular yang hanya memandang
panca indera itu merupakan antara neraca penting untuk menentukan perkara itu wujud atau tidak. Mana yang boleh dilihat, mana yang boleh didengar, mana yang boleh dipegang, itulah perkara yang wujud bagi mereka. Sedangkan kita orang Islam bersandar kepada konsep ilmu kita yang kadang-kala disebut sebagai epistemologi. Kita punya cara, konsep dan teori ilmu kita. Para ulama kita dulu telah membahaskan bahawa bagi orang Islam ada paling kurang 3 saluran ilmu ataupun cara manusia itu mendapat ilmu. Pertamanya melalui panca indera. Jadi kita tidak ada masalah sebenarnya untuk menerima panca indera ni sebagai saluran ilmu, cara kita mendapat ilmu. Jadi apa sahaja yang dinampak oleh mata kita, didengar oleh telinga kita, dapat dirasa oleh panca indera kita, semuanya Islam pun mengakui bahawa perkara itu wujud. Perkara itu ada. Macam sama dari segi itu kita sama dengan golongan yang sekular yang kita sebutkan tadi. Tapi selepas itu para ulama kita mengatakan selain daripada panca indera ni, cara manusia mendapat ilmu ini dengan akal. Akal juga dapat menggarap dan juga menangkap hakikat-hakikat yang kadang-kadang panca indera tidak mampu untuk memahaminya. Di sini kita pergi kepada perkara-perkara yang lebih jauh daripada sekadar perkara-perkara yang kita boleh lihat, boleh pegang saja, Maulana Syafiq. Dan ada perkara-perkara yang kita kena guna akal tentang kewujudannya. Misalnya, kita percaya tak bahawa ada ideas dalam kepala kita ni? Ada apa? Idea dalam kepala kita. Ada buah fikiran dalam kepala kita. Nama pun buah fikiran, ada bendanya kan. Betul. Tapi macam mana kita nak membuktikan wujudnya akal buah fikiran kita itu? Kita menggunakan akal untuk membuktikannya. Sebab tak ada orang macam Maulana Syafiq yang setakat ni boleh lihat, tengok Mona tengah berfikir tu, kita nampak dia punya idea-idea dia sedang berenang-renang ataupun terkeluar macam lampu tu kan. Itu kartun bolehlah dia buat macam tu. Tetapi kewujudan buah fikiran itu adalah kewujudan yang sifatnya ghaib yang kita tidak nampak. Begitu juga dengan perasaan kita wujud, tapi perasaan itu tidak pernah ada orang yang boleh benar-benar membuktikan kewujudannya secara hissi, secara indrawi, secara syahadah panca indera. Jadi di situ sendiri sudah membuktikan bahawa ada perkara-perkara yang bukan sekadar yang kita boleh lihat, pegang sahaja. Kemudian umat Islam ataupun ulama Islam membahaskan lebih jauh lagi. Ada satu lagi saluran ilmu yang kita boleh terima malah sah juga sebagai ilmu, iaitu yang datang daripada dipanggil khabar berita. Kadang-kadang ada benda Maulana Syafiq yang kita tak tengok benda tu, tetapi kita percaya benda tu berlaku kerana apa? Kerana ada orang yang menyampaikan berita tersebut. Misalnya datuk nenek kita dulu kan, Mona katakan dia punya datuk dulu ialah dia punya moyang-moyang dulu adalah orang-orang kaya di Mesir, Syafiq. Contoh ada gunung emas katakan di Mesir itu. Tapi Monas ni tak pernah berjumpa dengan dia punya moyang ni tu. Ni contoh saja Monas, minta maaf sekadar contoh saja. Tak pernah berjumpa. Tetapi yakinnya Monas terhadap wujudnya itu adalah berdasarkan penceritaan. Kita sendiri pun macam tu juga. Datuk nenek kita dulu ramai yang kita tak jumpa, tetapi kita yakin dia wujud kerana ramai yang bercerita. Ada gambar-gambar dia apa semua. Jadi ini dipanggil sebagai saluran ilmu yang dalam bentuk khabar. Maka di sinilah saya nak buat kesimpulan tentang soalan ini. Di sinilah kita membuktikan dari sudut Islam yang bersifat ilmu atau saintifik itu, bahawa perkara itu wujud tidak semestinya hanya dilihat daripada pandang mata sahaja. Ada juga perkara yang wujud yang kita guna akal kita untuk berfikir. Ada juga perkara yang wujud yang kita guna, kita punya kepercayaan kita terhadap orang yang memberi khabar kepada kita, khabar berita kepada kita. Tapi dengan syarat yang memberikan khabar itu adalah khabar yang sadiq. Orang yang membawa khabar itu adalah orang yang benar. Okey, sekarang ni tentang syurga, tentang neraka, tentang malaikat, tentang roh.
Ini semua dikhabarkan kepada kita oleh siapa? Oleh Rasul. Dan Rasul ini bukan calang-calang orang, Mona dan Syafiq ya. Dia merupakan orang yang mereka merupakan insan yang amat berwibawa dari sudut integriti mereka. Ada bukti-buktinya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diakui oleh masyarakat, diakui oleh sejarawan, diakui oleh banyak sumber yang mengatakan bahawa Rasulullah itu merupakan orang yang al-amin, orang yang amanah. Jadi sudah pasti kita boleh terima beritanya, walaupun berita itu mungkin kita sendiri tidak pernah mengalaminya dan kita belum mengalaminya seperti hari akhirat, seperti syurga, neraka, tetapi kita yakin perkara itu benar kerana ia datang daripada sumber yang sah, iaitu seorang Rasul. Jadi jawapannya ialah cara kita nak membuktikan adalah kita kena bersandarkan kepada falsafah ilmu yang Islam akui, iaitu panca indera, yes, akal juga boleh membuktikan sesuatu itu wujud, dan yang lebih penting ada khabar yang benar yang datang daripada Rasul dan juga sumber-sumber yang sah tentang perkara-perkara yang kita mungkin tidak dapat lihat dengan panca indera. Wallahu a'lam. Ya, masya-Allah apa yang Doktor berikan pendarahan tersebut, pastinya kita dapat percaya adanya nas dan juga dalil di situ, masya-Allah kan. Dan seketika lagi Mona, kita juga nak bawakan soalan antara yang kita dapat di sini, bagaimana pandangan yang mengatakan kewujudan manusia itu yang dah wujudnya mungkin berjuta tahun dan di zaman kejadian Nabi Adam pun hanya sekitar 8,000 tahun dahulu. Itu lagi kita akan bincangkan insya-Allah. Iya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini Doktor dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami Hania di Radio IKIM. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari, jadikan ia hujah kami. Ya Rabb, Ya Rabbal Alamin. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard. You're IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islam.
Mari bagi saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Ya, betul. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang dah pun berada di talian kita yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan kita bincangkan hari ini berkaitan tajuk isu-isu kefahaman Islam. Dan masih banyak pertanyaan lagi doktor, dan pertanyaan seterusnya pada waktu ini, bagaimana kita mengharmonikan pandangan yang mengatakan bahawa manusia telah wujud berjuta tahun dahulu dengan kejadian Nabi Adam yang hanya sekitar 8,000 tahun dahulu. Bagaimana doktor? Okay, ini satu lagi soalan yang berat Syafiq, tapi memang kita cubalah nak menjawab soalan-soalan ini. Soalan ini bukan hanya datang daripada anak-anak kita ke apa semua, tapi dia mungkin datang dari golongan sains kan, golongan saintis ataupun golongan ahli sejarah yang mereka juga bila membaca sumber-sumber mengatakan bahawa manusia itu telah wujud sejuta tahun dahulu kan. Mereka jumpa tulang ke ataupun artifak ke, dan tulang-tulang itu mereka kaji, masuk ke dalam makmal. Mereka buat satu kajian yang dipanggil radio carbon dating. Melihat kepada bahan-bahan tu, mereka lihat dalam makmal dan mereka boleh macam buat estimation berapa tahun sebenarnya umur hidupan itu, sama ada binatang ke manusia ke kan. Kemudian datanglah teori yang mengatakan manusia itu sejuta tahun pun dah wujud berdasarkan tulang-tulang itu. Ada yang kata 100,000 tahun. Kat Malaysia pun ada, kita dengar kadang-kadang Perak Man lah kan. Dekat China dia pergi Peking Man. Dia Homo sapien dan lain lagi. Okey, itu satu suasana. Satu keadaan yang lain ialah kita membaca Al-Quran. Kisah tentang Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang merupakan manusia pertama dijadikan. Itu kita punya kefahaman dan keyakinan dan juga ilmu yang kita dapat daripada Al-Quran yang mengatakan bahawa Tuhan menjadikan Nabi Adam itu sebagai manusia pertama. Dan bila kajian sejarah dilakukan, zaman Nabi Adam itu kepada zaman kita ni hanya sekitar 7 ke 8,000 tahun je, Maulana Syafiq 7 ke 8,000 tahun. Kan jauh tu antara Nabi Adam yang kita percaya orang pertama dengan yang sejuta tahun tadi. Jadi yang itu belajar dalam sejarah, yang itu belajar dalam antropologi, dalam sosiologi, dalam sains. Yang ini kita belajar dalam Quran, dalam akidah misalnya, dalam sejarah Islam. Jadi macam mana nak harmonikan? Macam mana kita nak cari jalan tengah dan nak selesaikan? Kalau tidak nanti kita pening lah anak-anak orang Islam ni yang belajar, macam ada dua realiti sejarah yang mereka belajar, satu dengan realiti Al-Quran yang bercakap tentang Nabi Adam itu. Okey, pertama sekali sebagai orang Islam, sekali lagi kita punya sumber ialah Al-Quran. Itu sumber yang paling aula kita kena ikut, dan itu datang daripada Allah Ta'ala sendiri, datang daripada Rasul. Tapi tidak menafikan akal dan juga panca indera, pengalaman, termasuklah sains, termasuklah ilmu-ilmu yang datang daripada sosiologi ke sejarah ini. Kita kena ambil perhatian juga. Tetapi yang paling kokoh pegangan kita adalah apa yang disebut oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran memang menyebut bahawa Nabi Adam itu manusia pertama, insan. Dalam Quran pun disebut sesungguhnya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan bercakap kepada malaikat nak menjadikan khalifah atas muka bumi, yang merujuk kepada Nabi Adam kan. Dan panjanglah cerita tu kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah itu berkaitan dengan macam mana Nabi Adam dijadikan. Baik. Okey, cara kita nak lihat masalah ini ialah kita punya pandangan, ulama-ulama Islam juga berpandangan bahawa pertama yang dibuat ujian itu Maulana Syafiq yang dipanggil carbon dating, nak tengok date estimation itu, dia masih berbentuk estimation kan. Dia bukan satu benda yang mutlak. Hatta dalam sains pun
itu bukan perkara yang betul-betul mutlak. Sebab ialah bayangkan yang dapat itu hanyalah seketul mungkin tulang saja Maulana Syafik. Dan kalau betul lah 1 juta tahun, bayangkan macam mana agaknya teruknya keadaan tulang itu. Dan macam mana akhirnya dia nak betul-betul buktikan secara saintifik itu benda itu benar-benar 1 juta tahun, benar-benar 100,000 tahun. Jadi ia kekal sebagai macam estimation dan teori lah, kan. Jadi itu sendiri bukan satu yang bagi kita orang Islam. Al-Quran itu adalah kitab yang la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Jadi kita mesti berpegang kepada apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Itu satu. Maknanya itu juga ada keraguan di situ dalam konteks dapatan-dapatan itu. Sebab itu ada yang kata sampai 100,000 tahun, ada yang kata 20,000 tahun. Jadi mereka pun kadang-kadang ada khilaf juga, ada perbezaan mazhab juga dalam sains ini tentang perkara-perkara tersebut. Okey, yang keduanya, katalah betul ada semacam hidupan yang mereka jumpa tu, kita mungkin boleh memberikan hujah bahawasanya itu tidak semestinya manusia. Maulana Syafik, sebab Allah menjadikan manusia ini dengan hidupan-hidupan haiwan-haiwan yang lain itu dari sudut fizikalnya tak banyak beza. Tak banyak beza, kan? Syafiq dengan Syafiq dan saya lah, nanti marah Syafiq. Syafiq dan saya dengan yang kat dalam zoo tu, dari segi fizikal memang ada beza lah, ada banyak beza. Handsome lagi orang Penang. Tapi tangannya kadang-kadang cara dia berdiri ke apa semua tu, banyak perbezaan. Dan dalam sains pun disebut itu mamalia, kan. Mamalia berdarah panas, ada tulang belakang, semua tu persamaannya amat. Malah kita pun sains memasukkan kita pun dalam kategori mamalia juga. Tetapi sains modern biologi ni mereka melihat benda yang jasmani saja. Sedangkan kita dalam Islam, kita yakin bila Tuhan menjadikan Nabi Adam itu, Tuhan wa nafakhtu fihi min ruhi, Tuhan meniupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam. Itu sendiri bagi kita dah membezakan kita dengan haiwan-haiwan yang lain. Yang keduanya, kan dalam Quran sebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tuhan mengajarkan Nabi Adam tu sekalian nama-nama. Itu para ulama mengatakan ilmu lah. Maknanya yang dipanggil insan atau manusia tu dia ada ilmu. Dia ada akal, dia ada roh dan dia ada ilmu yang membolehkannya dia berikan taklif untuk beragama, yang membolehkannya membina tamadun dan peradaban. Sebab itu yang kita lihat dalam sejarah pun Maulana Syafik, yang dapat dibuktikan wujudnya tamadun-tamadun ni pun sekitar 7 ke 8 ribu tahun itu je. Kan yang ada pembuktian macam Mesopotamia ke apa semua tu, dia tak boleh lebih daripada 8,000 tahun yang betul-betul bertamadun. Maknanya kita yakin itulah Bani Adam lah tu. Bani Adam, anak-anak Nabi Adam lah, anak-anak cucu Nabi Adam lah yang dapat membina bandar itu apa semua ni. Tetapi yang katakanlah sebelum Nabi Adam itu, kalau mereka jumpa pun temuan-temuan itu, mungkin itu sebahagian daripada makhluk yang Tuhan jadikan bukan insan, mungkin haiwan, tetapi punya banyak persamaan dari segi jasmaninya dengan manusia. That is the best lah yang kita boleh bagi explanation Maulana Syafik nak cari macam jalan tengah. Ya, mungkin benar 100,000 tahun, tapi itu bukan Bani Adam, itu bukan insan, itu bukan yang ada roh, ada akal, ada tamadun, ada peradaban, ada taklif agama dan lain-lain lagi. Jadi saya ingat itu cara Maulana Syafik kita cubalah untuk menjawab persoalan itu supaya kita tak jadi keliru. Yang pasti pegangan kita ialah Al-Quran. Kita yakin kita ini bukan anak cucu yang berada dalam zoo tu. Kita adalah anak cucu Nabi Adam yang amat mulia, yang dihantar oleh Tuhan, dicipta oleh Tuhan sebagai makhluk pertama dan Nabi juga, Nabi. Wallahu a'lam. Allah, itu dia. Kita dapat memberikan satu respon yang harmoni di situ. Dan berikutnya doktor, ada juga yang bertanya berkaitan bagaimana untuk menjawab tuduhan kepada orang Islam yang mengatakan adakah menyembah Kaabah. Nanti doktor akan berikan sedikit penjelasan di situ. Okey, kita nak berehat seketika kan, Mona? Ya, betul. Kita akan berehat seketika doktor dan para pendengar. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Radio Ikim. Nilai-nilai bersama Ikim. Adab. Seterusnya berkenaan dengan nilai adab.
Adab ini adalah mengenai penghayatan sifat-sifat mahmudah dan menghindari sifat-sifat jelek di dalam kehidupan. Begitu banyak sifat-sifat jelek ini. Sekarang ini kita berhadapan dengan bermacam-macam kerenah dan musibah yang berpunca daripada kelunturan penghayatan akhlak yang mulia di kalangan beberapa anggota masyarakat. Daripada soal kerenah birokrasi, tuan-tuan memahamilah kerenah birokrasi, iaitu sifat-sifat negatif yang ditunjukkan oleh pekerja-pekerja, sama ada melewatkan, membuat keputusan, mencuri masa resmi dan sebagainya, hinggalah kepada masalah tumbuk rusuk, dia katakan rasuah, dan juga penyalahgunaan kuasa. Kuasa itu tak ada pada kita, ada batasan kuasa kita, tapi kita melampaui batasan. Dan semuanya ini berpunca daripada tahap penghayatan serta pengamalan kepada akhlak Islamiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian peranan adab ini dan akhlak hendaklah diberi tekanan di dalam oleh pihak pimpinan pengurusan. Bagaimanapun, sebelum ketua-ketua menyuruh warga kerja berakhlak mulia, mereka sendiri seharusnya lah menunjukkan contoh-contoh adab dan pekerti, budi pekerti yang mulia di dalam diri masing-masing. Kepimpinan melalui tauladan. Yang dikatakan pemimpin ialah yang berdiri dalam budi, yang tegak dalam syarak, yang duduk dalam khusyuk, yang melihat dengan adat, yang mendengar dengan tunjuk ajar, yang berkata dengan ilmu, yang berjalan dengan iman, yang melangkah dengan betul. Semuanya ini menunjukkan bahawa ketinggian ilmu saja tidak memadai untuk menjadi pemimpin sesebuah organisasi ataupun sebuah negara. Imam Al-Shawkani dalam syairnya ada menyatakan bahawa sesungguhnya sesuatu bangsa itu bergantung kepada akhlak. Apabila rosak akhlak, maka rosaklah bangsa itu. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Syukur Alhamdulillah. Kembali lagi bersama Syafiq dan juga Mona dalam pertemuan di Destinasi IKIM, dan kita berada menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, dan masih lagi bersama yang berusaha Dr. Muhammad Faid Muhammad Syarah, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah pada waktu ini. Betul, kita masih lagi membincangkan dengan tajuk isu-isu kefahaman Islam, dan terus dengan soalan yang kita dapat di sini, Doktor. Ada yang bertanya, Doktor, bagaimana kita nak menjawab tuduhan yang mengatakan orang Islam ni menyembah Kaabah? Bagaimana, Doktor? Silakan. Okey. Terima kasih, Mona dan Syafiq. Sama, Doktor. Ini orang Islam tak ada masalah lah, kan? Ya. Tapi mungkin kita mendapat persoalan-persoalan tu daripada orang bukan Islam. Ya. Yang mengatakan, mungkin dia kata orang Islam kata tak boleh sembah berhala. Kan? Tak boleh sembah benda yang dibuat oleh manusia. Tetapi dalam konteks orang Islam, kenapa semua sekali menyembah satu batu, iaitu Kaabah ni? Kan dia batu saja. Jadi macam mana kita nak jawab tu? Nak bagi kita konsisten lah. Ya. Okey, pertamanya kita masih tegas untuk mengatakan bahawa Islam itu menyembah hanya Allah Ta'ala yang esa. Dan tidak ada duanya Allah Ta'ala ini. Dan tidak ada juga perantara Allah Ta'ala itu dengan manusia, sebagaimana yang mungkin ada dalam agama-agama lain yang
menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantaraan untuk menyampaikan hajat-hajat dan doa-doa mereka kepada Tuhan yang lebih tinggi itu kan. Tetapi dalam Islam tidak ada. Bila kita berdoa tu kita berdoa terus. Bila kita beribadat terus kepada Allah yang Esa. Tapi macam mana dengan isu Kaabah yang kita sujud menghadapnya itu, Maulana Syafiq ya? Pertama sekali Kaabah itu sendiri merupakan binaan manusia kan, binaan ada yang kata seawal Nabi Adam lagi, ada yang kata Nabi Ibrahim dan lain lagi. Tapi itu sebenarnya hanya binaan manusia. Dan orang Islam bila bersujud menghadap ke Kaabah bukan bersujud kepada Kaabah sebenarnya. Bersujud itu kepada Tuhan. Sebab itu Kaabah itu dipanggil qiblah Mona dan Syafiq. Qiblah ini maksudnya apa? Direction. Dia hanyalah arah tuju kita. Dan kenapa Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya dalam kita punya ibadat ini supaya arah tuju kita itu satu, kerana ini melambang kesatuan. Maknanya kalau orang Islam itu semua menghadap satu kiblat sahaja, itu menggambarkan kesatuan yang amat kukuh dalam kalangan umat Islam. Kerana semua secara bersama dalam kita punya solat pun bersama jamaah, dan kita menghadap kepada direction yang sama. Bukti yang menunjukkan kita tidak menyembah Kaabah itu, Maulana Syafiq, ialah kiblat kita pun bertukar kan. Dalam sejarah Nabi itu asalnya orang Islam itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Sama seperti orang Yahudi, orang Nasrani pada ketika itu pun, orang Yahudi khususnya dia pun menghadap ke sana. Tapi bila orang Islam pun menghadap ke situ, orang Yahudi dah mula memperlekehkan Islam dengan mengatakan, tengok dia pun kongsi kita punya kiblat juga kan, kita punya tempat juga. Jadi sebab itu Allah Ta'ala akhirnya menurunkan satu ayat supaya orang Islam, Nabi menghadap ke Masjidil Haram yang merupakan tempat yang lebih disukai dan lebih diredai oleh orang Islam dan juga Nabi. Seperti mana dalam ayat yang menyebut pada nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Yang bermaksud sesungguhnya kami, iaitu Allah, sering melihat kamu wahai Muhammad, mukamu menadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu redai dan kamu sukai. Palingkanlah muka kamu ke Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, palingkan muka-muka arahnya. Dan sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu memang mengetahui bahawa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak akan lupa apa yang mereka kerjakan. Itu menunjukkan bahawa itu hanya direction saja. Kalaulah betul kita menyembah Kaabah tu, kenapa sebelum tu kita tak sembah Kaabah? Kenapa Islam awal-awal boleh pula sembah benda lain? Itu hanyalah perintah. Satunya orang Islam kita mengikut perintah Tuhan. Tuhan suruh kita arah ke situ, kita menghadap ke situ. Tetapi yang pasti keimanan, ta'abbud kita, ibadah kita tetap kepada Allah Ta'ala yang Esa. Sebab itulah direction ini, Maulana Syafiq, kadang-kadang kita pun kalau ada masalah misalnya kan, dulu ada fiqah dulu kata kalau kita naik kapal atau perahu, kiblat kan dah macam naik perahu tu berpusing-pusing kan. Jadi dalam fuqaha kata kita menghadap yang pertama tu ke kiblat, lepas tu kalau dia berpusing tak boleh nak buat apa lah, Maulana Syafiq ya. Takkanlah setiap kali tengah semayang pula nak betulkan steering perahu kan, tak boleh lah. Itu menunjukkan bahawa kita bukan menyembah Kaabah itu. Yang penting kiblah kita, direction kita itu betul, arah itu di peringkat awal, dan bukanlah semestinya maknanya direct apa semua tu memang sampai ke Kaabah betul. Sebab itu dari segi apa tu dia mesti ke arah yang pakai, dia ada degree-degreenya lah. Tapi janganlah Syafiq nak solat sampai terpaksa tengok teropong sampai ke Mekah sana. Betul tak sampai aku punya kiblat ni, takut sampai ke India ke Allah. Sampai ke apa, taklah sampai ke situ. Yang penting kita tahu directionnya itu dan kita dengan yakin ke situ. Dan mungkin satu lagi, kan ada dalam sejarah zaman Nabi pun ada, Nabi suruh azan tu di atas Kaabah. Ada kes.
Itu menunjukkan bahawa kalaulah Kaabah tu kita sembah, dia kurang ajar lah kalau tiba-tiba naik atas Kaabah kan. Macam naik atas Tuhan lah. Tetapi itu menunjukkan kita tidak menyembah Kaabah. Itu hanyalah qiblah tempat kita ni, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jauh bezanya dengan mereka yang betul-betul menyembah benda yang mereka cipta itu dan mengharapkan sesuatu daripada berhala yang mereka sembah itu. Itu amat berbeza sekali dengan keadaan orang Islam yang sekadar tunduk menghadap ke arah direction ataupun arah kiblat kita ke Kaabah. Masya Allah, itu dia penjelasan yang memberikan kita kefahaman di situ. Masya Allah. Kalau ikutkan ni doktor, ada lagi soalan-soalan yang kita dapat, tapi masa dan juga waktunya dah pun hampir tiba di penghujung pertemuan kita. Namun doktor, mungkin sedikit doktor boleh yang kita pesan-pesankan, kita saran-sarankan kepada sahabat pendengar, apa yang boleh disimpulkan petang ni? Yang ada tu kita simpanlah Mona dan Syafiq. Boleh. Kita masih boleh jawab pada minggu yang akan datang. Hari ini kita cuba untuk menjawab 3 persoalan lah, dan tak apa, 3 persoalan pun kita, bila perkara itu penting, kita rasa kita dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat ilmu untuk kita paling kurang memahami isu-isu tersebut. Seperti isu yang pertama tadi, isu tentang perkara yang ghaib. Cara kita memahami dan meyakini itu berbeza dengan mungkin sebahagian ideologi yang agak sempit dari sudut konsep ilmunya. Yang kedua, kita bercakap tentang isu itulah sejarah dan juga dapatan-dapatan yang mengatakan bahawa manusia itu telah wujud sampai ratusan ribu tahun, sedangkan Al-Quran bercakap tentang Nabi Adam itu hanya sekitar 7 dan 8 ribu tahun sahaja. Jadi kita telah cuba untuk mencari jalan bagaimana untuk menerangkan konflik tersebut. Dan yang akhir sekali kita bercakap tentang Kaabah tadilah. Kaabah, sebenarnya Kaabah itu hanyalah direction. Dan kita sendiri jangan salah faham lah kan. Ada orang yang sampai jilat-jilatnya Kaabah tu. Kalau orang pergi Mekah tahulah macam-macam perangai yang ditunjukkan, seolah-olah Kaabah itu begitu macam dah Tuhan lah dia dibuatnya, dia nak peluknya, dia nak sapu macam-macam. Itu sendiri sudah kesilapfahaman. Sedangkan Kaabah itu adalah qiblah, adalah direction yang Tuhan perintah kepada kita untuk kita menghadap. Wallahu alam. Itu sahaja Syafiq dan Mona. Semoga bermanfaat. Masya-Allah. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran atas bincangan pada petang ini. Banyak lagi isu doktor yang kita akan bawa ke minggu hadapan, insya-Allah. Ya. Terima kasih banyak doktor. InsyaAllah akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menonton dan juga yang saksikan menerusi rancangan Fas'aluna di Facebook dan juga di YouTube. Dan seperti soalan yang kita dapat tadi Mona, kita boleh sama-sama simpan, kita ingat dan boleh tonton hayati semula dengan apa yang dibincangkan supaya dapat jadi rujukan dan juga panduan untuk diri kita. Ya, betul. Dan untuk para pendengar, kalau ada soalan, pertanyaan selepas siaran, boleh hantarkan melalui email rancangan Fas'aluna, fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my. Terima kasih kepada para pendengar dan terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, inspirasi Emporia Islami. Kota Kinabalu 93.9 FM. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Sah dah solat? Dah, Mak? Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Tawaran
istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Musim sejuk melampau boleh membawa maut. Jom bersama Islamic Relief Malaysia hulurkan sumbangan, berikan kehangatan kepada penduduk Syria dan Afghanistan menerusi kempen rayuan musim sejuk. Hubungi 03-8926-3434 untuk info lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Ibnul Haytham. Abu Ali Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Al-Haytham lahir di Basrah, Iraq pada tahun 354 Hijriyah bersamaan 965 Masihi. Di tempat kelahirannya itulah beliau berusaha mempelajari ilmu dan pada masa yang sama bekerja untuk mencari rezeki. Beliau kemudian merantau ke Ahwaz dan Baghdad untuk menumpukan perhatian terhadap pengajian serta penulisan. Ibnul Haytham merupakan salah seorang ilmuwan yang mencatat pencapaian yang mengagumkan pada usia muda. Beliau juga pernah tinggal di Mesir dan memanfaatkan masanya dengan menyalin buku-buku matematik serta falak di Universiti Al-Azhar. Ibnul Haytham menghasilkan pelbagai makalah dan kitab tentang ilmu matematik, geometri serta algebra, dan yang paling utama ialah karya agungnya yang berkaitan dengan optik, iaitu kitab Al-Manadhir yang diterjemahkan ke bahasa Latin. Ibnul Haytham menguji setiap hipotesis dengan ujian fizikal atau pembuktian matematik. Bagi menguji hipotesisnya yang menyatakan bahawa cahaya dan warna tidak bercampur di dalam udara, misalnya, Ibnul Haytham mereka bentuk kamera obscura yang pertama di dunia. Ibnul Haytham mencerap apa yang berlaku apabila sinaran cahaya bersilang pada bukaan atau liang kamera obscura dan merekodkan keputusannya. Kamera obscura ini merupakan salah satu reka cipta yang mendorong penghasilan kamera dan fotografi pada zaman moden kini. Tertekan, bertenang dan ikuti 5 langkah ini. Sentiasa kekal berhubungan bagi mengeratkan rangkaian sosial yang sihat. Luangkan masa untuk kekal berhubungan dengan keluarga, sahabat, rakan kerja, jiran dan kenalan. Sentiasa aktif melakukan aktiviti fizikal yang digemari mengikut kemampuan. Bersyukur dan hargai nikmat kehidupan. Mempelajari ilmu dan meneroka kemahiran yang diminati serta tonjolkan bakat anda. Berikan senyuman, penghargaan, masa, tenaga dan bantuan